Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang dihormati Encik Johari bin Harun selaku pensyarah keterampilan berbahasa yang berusaha, tuan pengerusi majlis, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Syukur kehadrat ilahi, dengan izinnya negara kita berada dalam keadaan yang aman damai. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput kami ke sini untuk memberikan sedikit ceramah kepada tuan-tuan dan puan-puan bagi puan-puan untuk mengambil sedikit pengajaran ataupun iktibar dari ceramah kami. Saya Muhammad Fahimuddin bin Idrus. Tuan-tuan boleh memanggil saya Fahim ataupun Tuan Fahim mengikut keselesaan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi hari ini saya mewakili Ibu Pejabat Polis Daerah Kubang Pasu. Saya hadir untuk memberikan sedikit ceramah atau penerangan kepada tuan-tuan berkenaan dengan tajuk saya pada hari ini. Jadi, seperti mana yang kita semua sudah ketahui, Hari Raya Aidilfitri akan menjelang tidak lama lagi. Jadi, tujuan utama saya pada hari ini adalah untuk memberikan sedikit ceramah atau ucapan berkenaan dengan kemalangan jalan raya. Jadi setiap tahun kes kemalangan jalan raya akan sentiasa meningkat secara mendadak apabila menjelangnya musim perayaan, khususnya Raya Aidilfitri di negara ini. Hal ini disebabkan oleh masyarakat yang berkunjung untuk pulang ke kampung atau pergi melancong bagi merayakan perayaan ini bersama keluarga mereka. Jadi, menurut laporan statistik kemalangan jalan raya 2020 oleh Jabatan Keselamatan Jalan Raya Malaysia, terdapat sebanyak 4,634 kematian disebabkan oleh kemalangan jalan raya pada tahun 2020. Daripada jumlah tersebut, 862 kematian berlaku semasa musim perayaan. Ini menunjukkan bahawa musim perayaan adalah masa yang lebih berisiko bagi pengguna jalan raya. Jadi, hari ini saya akan menerangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan punca dan langkah bagi mengatasi kemalangan jalan raya. Yang pertama sekali, saya akan menerangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan punca berlakunya kemalangan jalan raya. Jadi, antara punca utama berlakunya kemalangan jalan raya ialah kebanyakan pemandu tidak memiliki lesen memandu ataupun setengah daripadanya menggunakan lesen memandu yang palsu. Jadi, apabila pemandu tidak memiliki lesen yang sah, hal ini sudah pasti mereka tidak cekap dan tidak terbiasa untuk memandu kenderaan. Hal ini akan mengakibatkan banyak kemalangan jalan raya akan berlaku. Jadi oleh itu, setiap pemandu harus memiliki lesen memandu yang sah, kerana sebelum mereka memperoleh lesen memandu, mereka telah didedahkan dengan teknik pemanduan yang betul. Malahan mereka juga perlu melalui beberapa ujian dan juga harus menjalani beberapa kali latihan, sama ada di litar ataupun di jalan raya, supaya mereka didedahkan dengan cara pemanduan yang betul. Dan apabila mereka melakukan latihan tersebut, mereka akan mengetahui apakah kesalahan yang tidak boleh dilakukan ketika mereka memandu di jalan raya. Contohnya, seperti mereka berada di jalan raya, sedang memandu di jalan raya dan ingin membelok masuk ke dalam simpang. Jadi mereka harus memberi signal terlebih dahulu supaya pengguna jalan raya yang lain
akan mengetahui bahawa mereka ingin memasuki simpang tersebut. Jadi pengguna jalan raya lain akan lebih peka dan cuba untuk mengambil tindakan awal agar tidak berlakunya kemalangan jalan raya. Selain itu, mereka didedahkan dengan teknik pemanduan yang betul. Apakah yang dimaksudkan dengan mereka didedahkan dengan teknik pemanduan yang betul? Mereka akan menjalani latihan tersebut dengan mematuhi setiap undang-undang di jalan raya dengan 100%, iaitu mereka ketika menjalani latihan tersebut mereka tidak boleh membawa melebihi had 20 km sejam. Hal ini untuk melatih mereka agar tidak membawa kenderaan dengan laju. Okey. Jadi malah apabila mereka lulus ujian pemanduan, barulah mereka dianggap layak untuk memandu kenderaan. Okey. Jadi sesetengah pemandu yang tidak lulus akan ujian pemanduan, mereka harus mengulang semula kerana ingin menjadikan mereka menghadam cara pemanduan yang betul. Oleh itu, seseorang yang masih lagi tidak mempunyai lesen memandu, saya menasihatkan agar tidak memandu kenderaan di jalan raya ataupun tidak memandu kenderaan di kampung-kampung, kerana ini bukan sahaja akan membahayakan nyawa individu tersebut, namun akan membahayakan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Selain itu, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, kebanyakan kes kemalangan jalan raya juga berpunca daripada kecuaian pemandu kenderaan itu sendiri. Ramai pemandu pada masa kini yang memandu dalam keadaan mengantuk. Biasanya keadaan mengantuk ini berlaku ketika tengah hari ataupun tengah malam. Jadi mereka yang memandu dalam keadaan mengantuk, besar kemungkinan mereka akan terlelap seketika ketika mereka memandu kenderaan mereka. Jadi perkara ini akan mengakibatkan kenderaan mereka terbabas ataupun melanggar kenderaan lain pada arah yang bertentangan. Mana kata mereka akan mungkin seketika mereka terlelap dan kenderaan yang dibawa mereka akan mungkin memasuki arah memandu yang lagi satu, di mana arah yang bertentangan. Jadi apabila mereka bertentangan dengan kereta yang memandu di arah laluan yang betul, mereka mungkin akan mengalami panik. Jadi apabila mereka mengalami panik, mungkin mereka akan tidak sempat untuk mengelak daripada berlakunya kemalangan jalan raya. Jadi saya amat berharap agar para pemandu memastikan mereka tidak mengantuk semasa mereka memandu kenderaan mereka. Sekiranya pemandu mengantuk, saya menasihatkan agar mereka berehat sebentar sebelum meneruskan perjalanan. Mengapa saya mengatakan begini? Kerana berehat sebentar bukan bermaksud pemandu itu harus bermalam di sesuatu tempat. Namun pemandu tersebut hanya perlu berehat mungkin dalam masa 1 hingga 2 jam untuk mengambil masa untuk tidur sebentar. Jadi hal ini mungkin akan memberikan mereka tenaga semula untuk mereka melakukan perjalanan yang jauh. Kerana kenapa saya mengatakan punca kemalangan ialah pemandu dalam keadaan mengantuk? Kerana pemandu-pemandu yang mengantuk ni biasanya mereka ingin melakukan perjalanan yang jauh ke destinasi mereka. Contohnya seperti mereka berada di Kedah,
dan mereka ingin melakukan perjalanan ke Terengganu untuk merayakan Hari Raya Aidilfitri. Jadi dalam perjalanan itu mengambil masa selama 8 jam. Sudah tentu jika kita membawa kereta selama sejam atau 2 jam pun kita dah merasa keletihan dan sangat mengantuk kan. Jadi apatah lagi sehingga 8 jam. Jadi sehingga 8 jam ni, kalau boleh saya nak nasihatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk mengambil masa sebentar untuk berehat. Jikalau tuan-tuan dan puan-puan ingin melakukan perjalanan ke destinasi yang jauh. Seterusnya, punca kemalangan yang ketiga ialah kemalangan juga boleh berlaku apabila pemandu memandu dalam keadaan yang mabuk. Jadi, kemampuan pemandu untuk menguasai kenderaan mereka dan akan menjadi berkurangan kerana apabila mereka mabuk, mereka tidak memiliki keupayaan untuk berfikir secara waras ataupun mereka sedang berkhayal. Jadi, kenderaan yang dipandu mungkin akan membelok ke kiri ataupun ke kanan sehingga menyebabkan kemalangan jalan raya berlaku. Lebih malang lagi jika kecuaian pemandu ini melibatkan kemalangan kepada pengguna, kepada pihak lain. Jadi hal ini akan menyebabkan perkara yang tidak diingini akan berlaku. Kerana kita tahu pada masa sekarang ini ramai pemandu yang memandu dalam keadaan mabuk. Saya tidak kira lah daripada segi kaum apapun, Cina ke atau India ataupun lain-lain. Saya bukannya ingin membanding beza bangsa, tapi saya ingin menasihatkan agar saya ingin menasihatkan kepada semua hadirin dan hadirat sekalian agar tidak sekali-kali memandu ketika dalam keadaan mabuk. Ia bukan sahaja membahayakan nyawa tuan-tuan dan puan-puan, namun boleh membahayakan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Jadi saya harap dengan nasihat yang saya berikan ini akan dapat diikuti oleh tuan-tuan dan puan-puan, kerana pada masa kini peningkatan kes kemalangan jalan raya disebabkan oleh pemandu yang mabuk semakin meningkat. Kita tahu hari-hari raya akan disambut dengan meriah, namun tuan-tuan dan puan-puan harus memikirkan berkenaan dengan keselamatan pengguna jalan raya lain. Jangan tuan-tuan dan puan-puan menjadi orang yang pentingkan diri sehingga menyebabkan kemudaratan kepada orang lain. Jikalau tuan-tuan dan puan-puan ingin memandu, pastikan seseorang menemani tuan-tuan dan puan-puan, dan pastikan seseorang itu tidak dalam keadaan mabuk juga. Jadi ataupun tuan-tuan boleh menaiki teksi ataupun pada masa sekarang Grab yang lebih canggih kan. Jadi itu sahaja nasihat saya agar tuan-tuan dan puan-puan tidak memandu dalam keadaan yang mabuk. Baik, jadi kita telah mengetahui 3 punca berlakunya kemalangan jalan raya. Tetapi saya ingin menyelitkan lagi 1 punca berlakunya kemalangan jalan raya, iaitu keadaan jalan raya itu sendiri. Jadi seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan tahu, di negara kita ini kebanyakan jalan raya yang berada di lebuh raya dalam keadaan yang kurang memuaskan ataupun tidak elok. Kerana jalan-jalan di lebuh raya seperti di lebuh raya utara selatan, di atas Gerik sana, jalan-jalan berturap, berlubang, berlopak dan tidak rata. Jadi perkara ini mungkin boleh mengakibatkan berlakunya kemalangan jalan raya. Hal ini kerana mungkin tuan-tuan dan puan-puan telah memandu kenderaan dengan cara yang berhemat dan dengan cara yang baik.
Namun disebabkan oleh keadaan kemudahan infrastruktur itu sendiri, tuan-tuan dan puan-puan tidak perasan akan lubang-lubang yang berada di jalan raya. Hal ini menyebabkan tuan-tuan dan puan-puan terjatuh dan terkejut. Mungkin hal ini akan menyebabkan tuan-tuan secara tidak langsung membelokkan kenderaan tuan-tuan dan puan-puan, sehingga menyebabkan tuan-tuan dan puan-puan terbabas. Jadi saya tahu perkara ini merupakan isu yang agak serius, kerana jalan-jalan raya di Lebuh Raya sudah lama berlubang-lubang dan berlopak. Jadi saya ingin menasihatkan agar tuan-tuan dan puan-puan agar lebih berhati-hati untuk ketika memandu kenderaan, ketika puan-puan dan tuan-tuan dan puan-puan melakukan perjalanan yang jauh. Kerana tuan-tuan dan puan-puan tidak mengetahui apa yang akan berlaku, dan secara langsung dan tidak langsung, kerana mungkin tuan-tuan tidak sedar akan keberadaan lubang tersebut. Jadi mungkin hal ini akan menyebabkan tuan-tuan dan puan-puan terlibat dalam kemalangan. Oleh itu saya di sini juga ingin minta bantuan JKR supaya menampal ataupun membaiki kemudahan infrastruktur kepada seluruh masyarakat untuk digunakan, kerana ianya bukan sahaja sebagai jalan untuk kita menggunakan, tetapi ia merupakan salah satu perkara yang penting untuk digunakan untuk kita melakukan perjalanan yang menggunakan, yang boleh menjimatkan masa. Jadi baik tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya kita akan beralih kepada langkah bagi mengatasi kemalangan jalan raya. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, bagi mengatasi masalah ini, pihak kami telah mengadakan pelbagai usaha bagi mengurangkan lagi kadar kemalangan jalan raya. Namun usaha yang dilakukan nampaknya masih lagi kurang berkesan. Jadi pihak kami sering mengadakan kempen keselamatan jalan raya, terutamanya sempena Hari Raya Aidilfitri. Hal ini kerana kami telah mendapati bahawa kami telah mendapat maklumat bahawa kebanyakan kemalangan jalan raya yang berlaku disebabkan oleh pemandu-pemandu jauh yang ingin pulang ke kampung ataupun ingin pergi melancong untuk meraihkan hari raya tersebut. Jadi kempen-kempen yang dilakukan tertumpu di jalan-jalan utama di seluruh negara. Contohnya seperti Lebuh Raya, jalan-jalan utama yang digunakan oleh pemandu untuk pergi daripada satu destinasi ke satu destinasi, di mana hanya jalan itu saja yang boleh digunakan. Jadi secara tidak langsung perkara ini, melalui kempen ini, sedikit sebanyak dapat memberikan kesedaran kepada pengguna jalan raya agar mereka menjaga keselamatan ketika mereka memandu. Keselamatan ini merangkumi pelbagai, iaitu mungkin daripada segi memakai seatbelt, memandu dengan kelajuan yang normal, memberikan isyarat, memberikan signal ketika ingin memasuki sesuatu simpang dan lain-lain. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, langkah yang seterusnya ataupun langkah yang kedua yang boleh dilakukan ialah pihak kami ataupun pihak polis trafik telah memasang kamera perangkap kelajuan.
kami telah memasangnya di tempat-tempat yang strategik, iaitu di kawasan-kawasan yang sentiasa dipandu laju oleh pemilik pemandu-pemandu kenderaan. Contoh-contoh jalannya seperti Jalan Persekutuan, Jalan Negeri, Lebuh Raya dan lain-lain. Seperti kita tahu, di Jalan Persekutuan, pemandu tidak dibenarkan untuk memandu melebihi had, iaitu 30 km sejam. Juga di Jalan Negeri dan lain-lain. Jadi ketika pemandu memandu di hadapan sekolah juga, mereka harus membawa dalam kelajuan 30 km sejam. Jadi jika pemandu ini memandu melebihi had, sama ada 110 ataupun 90 dan lain-lain, kamera perangkap kelajuan akan merakam gambar kereta dan pemandu tersebut. Jadi selepas disemak oleh pegawai kami dan didapati mereka telah melanggar had kelajuan yang dibenarkan, pihak kami akan menghantar surat saman kepada pemiliknya. Cara ini telah mungkin dapat mengurangkan kadar kemalangan jalan raya, terutamanya di Lebuh Raya Utara Selatan. Dengan cara kami memberikan surat saman kepada pemilik-pemilik kenderaan yang memandu melebihi had ni, mungkin mereka akan sedikit insaf untuk melakukan perbuatan yang sama, kerana mereka telah menyedari bahawa perbuatan mereka untuk memandu dalam keadaan yang bahaya dan memandu melebihi had bukan sahaja akan membahayakan diri mereka dan membahayakan orang lain, namun mereka juga akan memberikan kemudaratan kepada diri sendiri, kerana mereka harus membayar saman tersebut dengan jumlah 300 minimum satu saman. Jadi perkara ini akan menyebabkan mereka lebih berhati-hati ketika memandu, dan mungkin mereka akan mengambil iktibar dengan perkara yang telah dengan surat saman yang telah diberikan kepada mereka. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, jadi saya telah menerangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan punca-punca dan langkah bagi mengatasi kemalangan jalan raya. Jadi masa kita sudah berada di penghujung slot ceramah ini, jadi masa pun sudah tidak banyak. Jadi akhir kata daripada saya ingin menasihatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan agar lebih berhati-hati di jalan raya, dan juga sentiasa mengingati orang-orang yang tersayang, kerana setengah pemandu dengan keadaan yang tidak memikirkan orang-orang yang mereka sayangi. Hal ini bukan sahaja menyebabkan mereka akan lupa diri ketika memandu. Mungkin setengah orang akan memandu kenderaan untuk melepaskan stres ataupun melepaskan tekanan, mungkin tekanan kerja ataupun tekanan lain-lain. Namun mereka tidak menyedari bahawa perbuatan mereka itu akan membahayakan nyawa mereka sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan melakukan perkara-perkara yang berbahaya di jalan raya, kerana jalan raya ini memiliki banyak kebarangkalian yang boleh menyebabkan tuan-tuan dan puan-puan terlibat dalam kemalangan jalan raya. Jadi nasihat saya itu sahaja. Tuan-tuan boleh memanggil pihak kami untuk melakukan sebarang laporan berkenaan dengan kemalangan jalan raya ataupun pemandu yang tidak berhemat dan tidak yang membahayakan orang lain. Jadi saya rasa setakat itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.